Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Okey, belanjawan masih lagi berlangsung, tapi kita boleh dapat dah gambaran awal tentang bantuan-bantuan daripada kerajaan. Jadi dalam video kali ini kita ambil yang poin penting saja tentang bantuan-bantuan. Jom kita mulakan. Baik, sebelum aku nak mulakan memang banyak inisiatif dan juga insentif yang disebut oleh Perdana Menteri. Okay? Tentang penurunan cukai dan bantuan-bantuan lain dan sebagainya. Banyak benda disebut. Tapi yang menjadi tarikan perhatian utama rakyat ialah bantuan tunai. Bantuan tunai ialah antara bantuan yang sangat dinanti-nantikan. Okey, jadi untuk pengetahuan semua terkini sumbangan tunai rahmah fasa 1 yang dah pun berlangsung dan akan ada 2, 3 dan 4 masih mengikut jadual yang dirancang seperti dahulu dan isi rumah yang kurang daripada berpendapatan RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Jadi hal ini tidak diperincikan dalam belanjawan, tapi ia akan dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam masa yang terdekat. Terkini juga kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut yang seperti ada dalam pekalan data e-Kasih. Sudah. Jadi maksudnya siapa yang ada nama mereka dalam e-Kasih, penerima bantuan e-Kasih, mereka akan mendapat tambahan sehingga RM600. Jadi anda semaklah, kalau anda dalam e-Kasih, anda akan mendapat tambahan itu. Butiran akan dikeluarkan oleh lembaga hasil dalam negeri dalam masa yang terdekat. Dan terkini juga kerajaan akan menawarkan kredit e-tunai belia rahmah 18 hingga 20 tahun yang berjumlah RM200 dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Itu antara bantuan-bantuan tunai yang menarik untuk kita tahu sebenarnya. Jadi tidak ada banyak perubahan yang kata orang signifikan lah, melainkan ada tambahan RM600 tu untuk penerima STR yang tergolong dalam e-Kasih. E-Kasih tu apa? Semak, adakah anda penerima e-Kasih sebelum ni? Anda akan dapat tambahan RM600 pada fasa berapa? Benda itu akan dimaklumkan kemudian. Ini belanjawan di sebentar lalu. Okey, baik. Dan seterusnya aku akan lampirkan petikan-petikan ucapan daripada Perdana Menteri. Kita ikuti dulu. Tahun kita noktahkan miskin tegar yang berjumlah 130,000 orang rakyat yang susah tanpa mengira latar belakang, kawasan dan negeri, yang menganjurkan jualan set hidangan pada harga RM5. Alhamdulillah, Minur Rahmah ini dijangka akan terus menerima sambutan yang baik. Saya ucap terima kasih kepada peniaga, penjaja, pekerja warung, restoran kecil. 1. Untuk B40. Isu rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 juta kepada isi rumah penerima SDR termiskin mengikut data e-Kasih. Ini bermakna keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. Kita tawarkan kredit e-tunai belia rahmah khusus kepada 2 juta orang belia di antara 18 hingga 20 tahun. Dengan insentif seperti harga padi, baja padi, padi huma RM1.6 bilion diteruskan. Dengan Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan. Ini setelah 30 tahun Bernas tidak ada usaha sedemikian. Hari ini saya nak umumkan Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Kita mesti tingkatkan pendapatan minimum penduduk kita. Maka kerajaan bersetuju menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta. Saya terima kasih dan hargai kesabaran mereka selama ini walaupun terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup yang mencengkam. Sukacita diumumkan. Kerajaan bersetuju menambah pendapatan boleh guna M40 melalui pengurangan kadar cukai pendapatan individu. Dan saya percaya ini akan memberikan lebih banyak keselesaan kerana 2% melibatkan anggaran di sekitar RM35,000 hingga RM100,000. Sementara itu, M40 mendapat manfaat juga daripada pengurangan kadar cukai. Kerajaan akan menaikkan kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi. Baik. Kalau kita turun cukai untuk B40, tak ada cukai. Kita turunkan cukai untuk M40. Dari mana hasil yang boleh diperoleh? Maka kita cadangkan supaya kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan tinggi, termasuk beberapa ahli parlimen,
itu akan dinaikkan di antara 0.5 sehingga 2%. Ini tentangan kenaikan harga barang dan gangguan bekalan makanan, sektor agri makanan perlu dirombak dengan mengutamakan kemandirian pengeluaran makanan tempatan melalui otomasi dan pendigitalan. Jadi itu dia sedikit sebanyak tentang belanjawan yang kita boleh kongsi lah. Banyaklah butiran-butiran yang disebut, tapi lebih kepada ke arah memacu industri, menaikkan semula ekonomi. Benda-benda macam tu mungkin tidak menarik ramai perhatian rakyat Marhain, kerana ia melibatkan pemain-pemain sektor, dan kita berharap akan ada banyak lagi peluang-peluang pekerjaan selepas ini. Okey, tentang pengeluaran KWSP bersasar, okey. Apa yang anda nampak? Anda kongsikan di ruangan komen ya. Okey, sebab aku tak nak cakap apa-apa, sebab kita kena fahamlah belanjawan ialah belanjawan, Kewangan kerajaan bukannya melibatkan tuntutan, Tuntutan ialah tuntutan, dan seperti biasa ia tetap akan dibahaskan, InsyaAllah minggu depan akan memulalah sesi pembahasan pengeluaran KWSP bersasar. Baik, semoga manfaat apa yang aku sampaikan. Jumpa pada video yang akan datang, entry terbaru, update terbaru. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye bye.